Masa pemerintahan Hisham cukup lama, selama 20 tahun, sama dengan masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mana ada catatan menyebut Hisham ni boleh tahan. Dia agak baik berbanding dengan anaknya sesudah itu. Dia termasuk salah seorang khalifah terbaik Bani Umayyah. Terkenal sebagai seorang yang penyantun, memiliki pribadi yang bersih, cermat dan hemat. Menurut kajian ahli sejarah, ada 3 ahli politik dari kalangan Bani Umayyah. Dia kira memang politician betul lah, yang genius, yang bijak. Iaitulah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik ya sebagai pengganti tadi, dan juga Hisham. Abu Ja'far Al-Mansur telah mencontohi Hisham dalam sekian banyak langkah yang ditempuhnya kelak pada masa Daulah Abbasiyah. Nanti kita akan tengok kerajaan Bani Abbasiyah. Di antara yang memerintah ialah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia ni buat kajian, melihat fakta-fakta yang pernah terjadi pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Kemudian dia mengambil contoh daripada Hisham bin Abdul Malik ini. Banyak kebaikan-kebaikan Hisham itu dia buat ketika dia menjadi pemerintah, yakni Abu Ja'far Al-Mansur pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Pada masanya, dia mengatur pusat-pusat pemerintahan dan membetulkan perhitungan Baitul Mal. Dia readjustment. Dia centerkan, command center ya, supaya arahan turun betul dari khalifah kepada gubernur. Kadang-kadang dari gubernur kepada wakil-wakil wilayah tu dah menyimpang. Ada tangan-tangan gaib di belakang gubernur yang mengambil alih. Makanya Khalifah Hisham bin Abdul Malik dia perbetulkan keadaan ini. Kemudian wang Baitul Mal itu diaudit. Dia dibuat perkiraan yang sungguh-sungguh secara betul dan tepat. Berapa keluar, berapa masuk. Demikian juga perhitungan keuangan negara. Ya, begitu juga dengan treasury. Dia lantik menteri keuangan dia yang jujur dan sangat amanah. Dengan demikian keuangan negara menjadi lancar, teratur, sehingga tidak ada lagi kesempatan menggelapkan wang negara yang seharusnya menjadi milik Baitul Mal. Ya, maka gerakan-gerakan rasuah, kempen anti rasuah dilakukan oleh Hisham bin Abdul Malik. Mereka-mereka yang melakukan rasuah ini ditangkap, dikenakan tindakan yang berat sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Dia mengatur kemasukan dan pengeluaran hasil Baitul Mal dengan cermat dan hemat. Dia jaga sungguh. Diletakkan juru audit yang berautoriti dalam menilai berapa income masuk, berapa yang keluar. Sehingga ada disebutkan bahawa kalaupun Hisham bin Abdul Malik nak mengeluarkan wang daripada Baitul Mal, bukan untuk dia. Dia ambil duit Baitul Mal, okey, untuk orang miskin tu, untuk orang ni yang layak terima. Dia keluarkan berapa? Jumlah dia keluar tu dia takkan keluarkan kecuali disaksikan oleh 40 orang saksi. Supaya jangan dia nanti dia anggap melakukan penyelewengan, menyalahgunakan wang Baitul Mal itu. Setara itulah maknanya kejujuran yang dimiliki oleh Hisham bin Abdul Malik ini. Khalifah Hisham telah memerhatikan perkembangan ekonomi. Dia membangunkan pelabuhan-pelabuhan, juga industri-industri pakaian sutra dan kain-kain baldu. Dia dibangkitkan, dia kembangkan industri ini.
Tetapi hasil perkembangan ekonomi itu tidak cukup untuk menampung kekurangan hasil Baitul Mal. Walaupun begitu dia usaha, tapi nak cover balik tu payah. Bayangkan daripada 120 juta setahun, masa dia ambil alih tu income yang masuk ke Baitul Mal 25,000 setahun. Bayangkanlah. Keadaan terlalu parah. Jadi bolehlah menambah, tapi nak cover betul-betul tu tak dapat lagi. Ya, kerana hasil yang hilang tu terlampau besar. Dalam rangka menutup kekurangan hasil Baitul Mal, Hisham menetapkan cukai yang cukup memberatkan kepada kaum Mawali yang sudah dihapuskan dulu pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, kita tahu dalam masyarakat Islam dunia pada masa itu, ada sekelompok masyarakat dinamakan sebagai kumpulan Mawali. Ya, yang telah saya sebut, Mawali ialah orang-orang yang bukan Arab yang menganut Islam. Maka mereka itu digelar sebagai Mawali. Jadi pada masa sebelum Umar bin Abdul Aziz, Mawali ini dikenakan cukai yang tinggi berbanding dengan orang-orang Arab Islam. Yang Islam juga, tapi Arab tak kena cukai tinggi macam orang Islam dari kalangan Mawali ini. Yang Mawali ini dari Parsi, ya, daripada Iraq, dari India, Khurasan, Afghanistan, Tajikistan, Bukhara, apa semua ni. Ini daripada luar-luar. Tapi orang Islam lah. Dipanggil Mawali dan dikenakan cukai yang tinggi. Bila Umar bin Abdul Aziz naik memerintah, dia turun cukai itu sama dengan orang Islam yang lain. Itu sebab gulungan-gulungan Mawali ni pada zaman Umar bin Abdul Aziz, mereka sangat senang dan tenang dengan kepimpinan Saidina Umar. Itu sebab Umar bin Abdul Aziz mendapat sokongan besar daripada rakyat kerana keadilan dia. Tapi bila Hisham bin Abdul Malik, dia tengok hasil Baitul Mal tu dah tak cukup, maka dia kenakan cukai yang tinggi, naik balik macam asal kepada gulungan Mawali ini. Boleh jadi dia juga memikirkan perlu tindakan drastik begitu. Dia, tapi tentulah tindakan ini secara politik dia anggap tidak popular. Dia menyebabkan mulailah datang kebencian dan kemarahan rakyat dia pada masa itu. Hal itu membuat mereka tersentak, terkejut kerana jumlahnya yang cukup besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia mungkin Khalifah Hisham bin Abdul Malik ni, dia bincang dah dengan Menteri Keuangan dia, JK Keuangan apa semua, memungkinkan mereka menyatakan kena buat cukai tapi kena tinggi sikit lah. Kalau nak pulih dalam masa sekian tahun, cukai kena naik sekian peratus. Gitulah, dia tentu ada perkiraan dia. Oleh kerana dia nak drastik benda tu biar settle cepat, maka naik terlalu tinggi. Kesannya kemarahan kepada rakyat. Akibat daripada kebijaksanaan Hisham itu membuat kaum Mawali memberontak. Itulah impak dia. Ya, orang akan bangkit dan memberontak. Cuma ialah macam selalu kita sebut, zaman tu tak ada lagi medsos ini. Ya. Kalau ada media sosial macam hari ni, meledak-meletup-letup lah macam-macam, masuk TikTok apa semua. Komen-komen, kritikan-kritikan yang pedas dengan berbagai-bagai gambaran dan bentuk marah, humor, macam-macam lah akan tersebar ke seluruh dunia. Tapi masa tu medsos tak ada, benda tu marah tu ada. Itu lagi bahaya. Maka menyimpan, menunggu waktu aja. Ya, kerana mereka rasa dah terdesak dalam kehidupan. Makanya bangkitlah Al-Haris bin Suraij, ini pemimpin Mawali, memberontak dengan semboyan memerangi kaum Arab. Maksudnya Bani Umayyah itu, dan orang-orang yang menzalimi mereka. Termasuk siapa dia keliling kelalang khalifah tu di kalangan orang Arab, diperangi semua.
Selain itu, Hisham pun cukup dendam kepada kaum Alawi. Ya, puak Alawi ni daripada kalangan Syiah. Dan menghukum mereka setiap ada kesempatan. Dia ada peluang bunyi kata Syiah je, cukup je bukti, dia bunuh terus. Sebagai contoh adalah hukuman yang ditimpakan kepada Yazid dan Yahya, dua putera Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ya, Sayyidina Ali kita tahu ada dua anak, nama Hasan dan Husain. Husain ni dapat anak dia buah nama Ali. Ali berkahwin, anak Husain tadi cucu kepada Sayyidina Ali lah. Berkahwin Ali, dapat dua orang anak lelaki, Yazid dan Yahya. Artinya itu cicit kepada Sayyidina Ali. Itu dikenakan tindakan yang keras oleh Hisham bin Abdul Malik. Kemudian faktor-faktor di atas mengakibatkan timbulnya pemberontakan-pemberontakan yang terus-menerus dari kaum Parsi, yakni Iran, Syiah, yang mengakibatkan kehancuran pemerintahannya. Ya, puak-puak Syiah ni kita tahulah. Dia datang hari Karbala, dia boleh tengok macam mana kelaku perangai dia. Ya, mereka siap mati kerana imam dia. Maka terjadilah pemberontakan dalaman. Dan ini yang sangat bahaya. Ya, anak-anak ini dia makan dalam, tak nampak kat luar, tak tahu untuh aja. Ini masalah.